Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tentang tajuk kami, iaitu falsafah dan etika makan dalam pelbagai tradisi. Ahli-ahli kami adalah seperti saya sendiri, Andi Sugiana binti Amir, Dazriliana binti Omar, Nabiha binti Muhammad Wira, Nurul Huda binti Abdullah, Nurul Mizani binti Sofyan, Nurul Syekha binti Zaki, Uswah Hasana binti Muaz, Nur Syahira binti Raizan, Nur Hidayah binti Abdul Aziz, dan Ummi Rodia binti Khotar. Seterusnya, permasalahan kajian. Permasalahan yang pertama, sejauh manakah rakyat Malaysia mengamalkan etika makan sebelum, semasa dan selepas makan? Yang kedua, contoh etika-etika makan yang diamalkan dalam pelbagai tradisi di Malaysia. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, untuk mengkaji konsep falsafah etika makan dalam pelbagai tradisi dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua, untuk menerangkan kepelbagaian amalan etika makan dalam pelbagai tradisi dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang ketiga, untuk menganalisis kesan pengamalan etika makan dalam pelbagai tradisi ke atas rakyat Malaysia. Seterusnya adalah bahagian suratan intelijen. Kajian ini mengenai menganalisis dan menerka kepelbagaian serta kesan yang perlu diketahui tentang falsafah dan etika makan dalam pelbagai perspektif tradisi mengikut bangsa dan agama. Dalam menjelaskan tentang falsafah dan etika makan dalam pelbagai tradisi di kalangan rakyat Malaysia yang menunjukkan bahawa terdapat kaitan antara falsafah dengan etika. Menurut Syarif Hayati pada tahun 2010, yakni etika penjawat awam dari perspektif Islam pernah mengatakan bahawa etika dapat membentuk perilaku seseorang untuk menjadi lebih bermoral bagi individu, masyarakat dan negara. Kemudian, bagi menerka kepelbagaian amalan etika makan dari pelbagai tradisi, Tan Chun Siang, Chey Mei Yun dan Kamarul Azmi Jasmi pada tahun 22 September 2012, iaitu etika semasa di meja makan, pernah berkata bahawa ia itu tentang masyarakat di Malaysia mempunyai etika makan yang perlu diikuti dan diamalkan. Di samping itu, kajian ini dijalankan bagi menganalisis kesan pengamalan etika makan dalam pelbagai tradisi ke atas rakyat Malaysia. Amalan etika makan ini dapat mewujudkan pelbagai suasana yang lebih baik seperti mengadakan rumah terbuka pada Hari Raya bagi kaum Melayu Islam, Deepavali dan Tahun Baru Cina. Aktiviti ini dapat mewujudkan semangat perpaduan antara pelbagai kaum di Malaysia, tidak kira dalam apa jua aspek seperti bersalaman, pakaian serta makanan. Perkara sama juga akan dipraktikkan apabila orang Islam mengunjungi rumah terbuka bagi agama lain. Reka bentuk kajian merupakan satu tata cara pengolahan data yang dipungut berdasarkan perancangan khusus dan sistematik terhadap konsep pembentukan rangkaian hubungan antara pemboleh-pemboleh ubah yang terlibat dalam sesuatu kajian. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian adalah berdasarkan analisis sumber bacaan. Sumber bacaan ialah seluruh bahan bacaan yang terdiri daripada buku-buku, jurnal, majalah, surat khabar dan sebagainya yang menjadi sumber informasi kepada pembaca. Maklumat ini boleh diperolehi dalam bentuk media cetak atau media elektronik, iaitu internet. Oleh itu, pengkaji meneliti sebanyak mungkin bahan bacaan bagi mendapatkan maklumat dan gambaran yang jelas berkenaan objektif yang dikaji. Selanjutnya ialah kaedah penganalisisan data. Data yang diperolehi menggunakan kaedah penganalisisan secara kualitatif, iaitu menganalisis dokumen-dokumen seperti jurnal yang berkaitan dengan tajuk kajian ini. Dokumen adalah sumber yang paling mudah untuk dikaji kerana maklumat yang diperolehi telah sedia ada dan juga mempunyai maklumat yang relevan terhadap objektif kajian. Berdasarkan kaedah ini, pengkaji akan meneliti dan menyusun semula data yang terdapat dalam dokumen tersebut dan diolah semula ayat itu menjadi lebih mudah difahami yang berkaitan dengan objektif kajian. Falsafah secara amnya merupakan pengkajian umum yang merujuk kepada asas mengenai hakikat sesuatu realiti, kewujudan atau kejadian, ilmu pengetahuan, nilai, akal, minda dan bahasa. Etika pula bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adat, sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Malaysia dikatakan unik kerana tertarik dengan budaya masyarakat berbilang kaum yang terdapat di Malaysia.
banyak keunikan cara hidup masyarakat berbagai kaum dapat ditonjolkan seperti kepelbagaian makanan, adab dan etika makan, pakaian, rumah ibadat, kesenian dan sebagainya. Masyarakat Malaysia amat mementingkan adab dan sopan santun semasa makan, sama ada di rumah atau di majlis-majlis keramaian. Ia bukan sahaja bertujuan untuk pengajaran tetapi juga untuk menjaga tata susila dan tata tertib seseorang. Kesan pengamalan etika makan dalam pelbagai tradisi ialah dapat menjadikan diri seseorang individu itu berdisiplin. Dalam hal ini, jika seseorang itu sentiasa mengamalkan etika makan ketika berada di rumah, di kedai makan, dalam majlis keramaian dan sebagainya, sudah pasti ia akan menzahirkan disiplin diri yang sangat baik dan mulia. Jadi jelaslah bahawa beretika ketika makan adalah sangat penting dalam kalangan masyarakat kerana ia adalah cermin kepribadian seseorang. Dengan mengamalkan etika atau adab makan, sudah pasti kita akan dihormati dan dicontohi oleh orang lain. Kita mestilah menjaga adab dan bertata susila yang sopan agar kita dapat menjaga nama baik dan maruah diri. Setiap individu juga perlu mengemas meja makan seperti pinggan, mangkuk, cawan, sudu, garpu dan sampah-sampah lain, tidak kira di rumah maupun di kedai makan, untuk meringankan beban dan memudahkan urusan orang lain. Kerana dengan berbuat demikian, ia melambangkan kepribadian seseorang individu. Selain itu juga, setiap kaum sangat mementingkan kebersihan terutama yang beragama Islam. Di samping itu, semua masyarakat juga perlu menunjukkan perilaku atau perlakuan yang baik. Individu itu perlu diajar tentang sopan dan santun ketika makan seperti tidak makan dengan gelojoh, seterusnya tidak membuat orang lain memandang dengan pandangan yang kurang baik. Kesimpulannya, setiap individu perlu mementingkan adab, sopan dan perlakuan serta kebersihan di mana jua kita berada. Kesimpulannya, falsafah sangat penting dalam membina ketamadunan manusia. Umum mengetahui setiap kaum di Malaysia mempunyai etika makan yang berbeza antara satu sama lain. Ia juga turut bergantung dengan tradisi maupun adat kaum tersebut. Bukan itu sahaja, setiap tradisi mempunyai etika yang berbeza mengikut situasi makan tertentu. Setiap situasi makan tersebut melambangkan falsafah dan keunikan tradisi masing-masing. Kesan pengamalan etika makan perlu dicontohi oleh setiap masyarakat kerana salah satu sebabnya ia membentuk realiti kehidupan yang harmoni. Implikasinya, kita dapat memperkayakan kebudayaan tradisi makan setiap kaum di Malaysia. Adab dan akhlak sopan mencerminkan identiti sesebuah kaum. Kita juga dapat memperkenalkan tradisi makan setiap kaum kepada masyarakat luar. Pendek kata, dengan adanya amalan etika makan secara tidak langsung melahirkan masyarakat yang berfikiran rasional dan memperbaiki kehidupan yang lebih berfalsafah. Di dalam video ini, saya akan kongsikan 3 cadangan bagi mengekalkan etika makan dalam pelbagai tradisi di Malaysia. Yang pertama, ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka tentang etika dan adab sejak mereka masih kecil supaya dapat mempraktikkan serta mengamalkan amalan yang murni sehingga mereka meningkat dewasa. Yang kedua, masyarakat di Malaysia perlu mengekalkan amalan rumah terbuka sesama kaum kerana di situlah setiap kaum dapat mengenali makanan tradisi kaum lain serta budaya makan mereka. Yang ketiga, pihak kerajaan perlu meningkatkan kualiti pembelajaran mengenai adab dan etika dari pelbagai aspek di sekolah rendah agar pelajar lebih terbuka minda mengenai etika dan belajar mengenainya lebih mendalam.